Anda masih lagi bersama dengan saya Syafiqah Ishak dalam Selamat Pagi Malaysia sehingga jam 11 pagi ini. Baik, setiap Perdana Menteri pastinya mempunyai identiti tersendiri. Termasuklah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri di mana membawa frasa keluarga Malaysia. Ia bersifat inklusif, merentasi sempadan agama, bangsa dan juga kaum. Jadi hari ini kita nak melihat bagaimana frasa keluarga Malaysia ini diterjemahkan dalam konteks kesejahteraan. Apabila saya bercakap mengenai kesejahteraan, tak lain tak bukan di sebelah hari ini pakai krim juga, sama macam saya, sama dengan Profesor Muhadir Dr. Zainal Abidin Sanusi, Pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan UIAM. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat Syafiqah. Sihat, alhamdulillah. Sihat atas jemputan. Ya. Kita pun macam keluarga dah. Ya, betul. Boleh kata tapi siapa yang sulung, siapa yang ni kita tak pasti. Sebaya. Sebaya. Okey. Baik, bila kita bercakap mengenai keluarga Malaysia, frasa ini sebenarnya mudah untuk difahami. Yeah. Kita tahu maksud keluarga dan kita tahu maksud Malaysia. Akan tetapi frasa keluarga Malaysia ini boleh diterjemahkan dari pelbagai sudut. Jadi kita nak lihat terlebih dahulu mukadimahnya. Bagaimana frasa keluarga Malaysia ini dari sudut kesejahteraan itu. Ya. Saya melihat bila kita sebut je keluarga kan, bila bila keluar perkataan keluarga tu kita punya perasaan tu lain ya. Dan apatah lagi bila kita besarkan lagi keluarga dan Malaysia, keluarga Malaysia. Dan sebuah keluarga tu pastinya dia punya tujuan asas dia lah untuk kesejahteraan. Tak kiralah latar belakang apa pun, sesusah mana pun dia nak kesejahteraan. Jadinya apa yang kita nak ketengahkan di sini adalah bila sebuah keluarga pasti ada pelbagai kerenah dan tingkah laku di dalamnya. Ya. Ada pelbagaian, ada perbezaan pendapat dan sebagainya. Tapi bila kita rangkumkan dia dalam semangat dan nilai sebuah keluarga, semua itu diketepikan. Semua itu mesti diketepikan kerana matlamat akhir ini kita nak sejahtera. Dan kita tengok dalam konteks kita sekarang ni, apabila Perdana Menteri mengenengahkan konsep dan gagasan yang seperti Syafiqah kata itu, ini satu gagasan yang kita dah biasa dengar. Tapi yang kita tertinggal selama ini adalah kesan dan nilai yang kita nak. Kesan dan nilai itulah yang sebenarnya kalau kita letakkan dalam konteks COVID pandemik kita sekarang ni kan, kalau kita menganggap bahawa setiap orang yang sakit itu adalah keluarga kita, setiap orang yang hilang pekerjaan itu adalah keluarga kita, setiap orang menerima berita kematian adalah keluarga kita, kita punya sikap dan tanggapan kita itu berbeza. Maka kita ketepikan yang lain tu. Yang lain tu kita keduakan dulu. Sebab matlamatnya adalah kita sebuah keluarga, tak kiralah agama bangsa apa, politik apa sekalipun, kaum apa sekalipun, apabila ikatan itu terjalin dengan rasa keluarga itu, ini yang akan mengubah kita. Dan ini yang sebenarnya ada sedikit perbezaan lah pada pandangan saya ya. Kalau saya letak topi sains politik sedikit ya, kita pernah ada satu Malaysia, tapi ketika itu yang diketengahkan itu identiti dia, tapi nilai dia tu kita tak terlalu kupas dan kita tak operasikan. Jadi bila digagaskan oleh Perdana Menteri baru kita dalam ucapan sulung dia ni, ucapan utama maknanya ini yang dia nak ketengahkan. Betul. Menjiwai keadaan semasa dan sebagainya, ini yang kita nak ketengahkan. Maknanya keluarga Malaysia ini secara rumusannya apa yang kita nak angkat di sini adalah bahawa satu gagasan yang menekankan nilai. Yang bukan satu benda yang baru. Dari kalangan kita benda yang bukan benda baru, tapi kita nak itu diutamakan. So itu dulu Syafiqah. Alang-alang tadi doktor dah sebut mengenai kita ni di Malaysia diperkenalkan dengan pelbagai konsep daripada dulu hinggalah sekarang keluarga Malaysia. Tapi yang paling penting sebenarnya ialah bagaimana nak merealisasikan konsep ini sebenarnya. Jadi macam mana bagi pandangan doktor sendiri untuk kita memastikan bahawa hala tuju keluarga Malaysia ini sejajar dengan impian yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita? Ya, kalau kita lihat secara besarnya, kita ada wawasan kemakmuran bersama yang masih berlaku dan di dalam wawasan kemakmuran bersama itu agenda besar dia juga adalah kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu di bawah-bawah dia itu untuk pengoperasiannya adalah peranan keluarga. Sebab kalau tengok dari segi sains politik jugalah secara umumnya kan, ejen sosialisasi yang membentuk nilai dan karakter yang paling penting dalam masyarakat kita adalah keluarga. Jadi apa pun berlaku di luar sana tu, kalau di dalam keluarga itu kita dah terapkan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi, insya-Allah yang seterusnya akan boleh ditangani oleh anak-anak dalam keluarga dan seterusnya dia jadi nukleus lah. So, daripada nukleus yang kecil dia akan jadi besar-besar. Dan ini tidak
ini juga yang diketengahkan oleh dalam Islam pun, ya. Dalam Islam pun menekankan bahawa kita didik dulu anak kita dalam keluarga kita, itu yang jadi keutamaan. Kerana terbentuknya keluarga akan terbentuklah masyarakat tu, komuniti itu, dan komuniti seterusnya lagi besar lagi. Jadi dari segi nak mengoperasikan, saya rasa itu jelas, ya. Cuma bezanya sekarang ni yang kita nak ketengahkan adalah, adakah kita benar-benar menghayati nilai-nilai datang daripada kekeluargaan itu? Kita sebut ya keluarga Malaysia, macam-macam lah. Kita tahu ada keluarga Cina, India, tapi setiap bangsa ini, penekanan dia, operasi dia kepada nilai kekeluargaan itu jelas. Kita pun dah tengok, kita pun sama, kita pun mudah aja pergi pasar malam, kita panggil bang, ya, akak dan sebagainya. Ini sebenarnya secara tak langsung, tanpa sedar, ini adalah nilai peradaban, nilai kekeluargaan yang tinggi. Betul. Jadi benda tu nampak kecil, tetapi kalau kita nak bicara politik yang besar bolehlah, tetapi di sini yang kita nak ketengahkan bahawa nilai inilah sebenarnya akhirnya yang nak mengenengahkan, sebab kita tengah dalam kemelut ekonomi. Betul. Kita tengah dalam kemelut pandemik COVID dan sebagainya. Ya. Apa sebenarnya yang tidak berlaku lagi? Strategi dah macam-macam kita ada, vaksin dah kita berikan. Tapi kalau masih ada masalah lagi, kerana apa? Kerana nilai itu, nilai yang mendasari kesejahteraan keluarga itu tidak diperkukuhkan, tidak diamalkan sepenuhnya. Jadi saya boleh melihat ini sebagai isu polisi dan sebagainya. Tetapi kegagalan itu nanti akhirnya kerana nilai dia kurang diketengahkan. Bila kita bercakap mengenai keluarga, ialah nama pun keluarga. Pergaduhan tu biasalah. Yeah. Adik-beradik, anak beranak, salah faham, itu tak kena, ini tak kena. Itu realitinya yang perlu kita hadapi. Sama juga dengan apa yang berlaku di Malaysia. Pergaduhan itu biasa. Persefahaman yang tidak ada pun biasa. Akan tetapi bila kita menyebut mengenai konteks ataupun konsep keluarga Malaysia ini, apa yang kita boleh lihat ialah walaupun bergaduh, air dicincang tak akan putus. Yang perlu kita terapkan ialah duduk berbincang. Bagaimana Dr. nak perjelaskan konsep duduk berbincang ini? Duduk, jangan lari. Okey. Kita kalau dalam Islam kita ada waktu kita solat jemaah kita. So ketika itulah ya. Bila konteks budaya kita ni dah cukup indah, Syafiqah. Maksudnya dari segi nak berbincang perbezaan pendapat tu, bila bertemu lutut itu keluarga kita kan, lepas sembahyang berjemaah dan sebagainya, kita jumpa ketika itu. Itulah yang diperlukan. Tetapi untuk itu berlaku, kalau kita tidak ada nilai kekeluargaan yang tinggi, susah. Dan kita tengok sekarang ni kadang-kadang arus kemodenan, ya. Orang tidak lagi percaya kepada nilai kekeluargaan. Ya. Abang Long yang sepatutnya ada untuk menetapkan ini, mungkin Abang Su dan sebagainya berbeza pandangan dia. Tetapi kalau kita biarkan dia tidak duduk sekali, tak ada jemaah sekali, tidak makan sekali, yang menjadi aktiviti utama kalau kalangan keluarga Cina, makan malam kan. So ini benda-benda analogi lah. Pada saya keluarga Malaysia ini, konsep dan gagasan ini bukan suatu yang bukan sekadar suka-suka untuk diketengah. Tidak. Dia mewakili dua aspek. Satu, dia sebagai kiasan, analogi kan, mentadbir secara keluarga dan sebagainya. Kedua, dia adalah realiti. So analogi itu kita kata tadi, ya, kalau dialah Abang Long, kita hormat dia. Kerana dia peranan ayahnya itu turun kepada dia. Jadi susu galuh atau cara dan sebagainya, dia mengambil tanggungjawab yang berat. Dan kita tahu kadang-kadang dalam tu biasanya adik yang bongsu ni dia panggil dia lain sedikit. Ya. So sama juga dalam politik ni. Ya, saya tak mau ke situ. Tetapi realitinya begitu. Jadi di dalam sebuah keluarga, kalau kita tak mau berbincang, duduk sekali, terutamanya Syafiqah, saya suka konsep gagasan dalam keluarga Malaysia ini sebab ketika ini. Ketika ini kita dalam pandemik yang sangat mencabar. Kemelut ekonomi yang sangat mencabar. Dan juga realiti politik yang agak mencabarlah, banyak perbezaan pendapat. Saya tak rasa ada cara lain melainkan kita duduk sekali dan kita ketepikan ego. Dan nilai kebersamaan itu sebagai sebuah keluarga, itu yang boleh mengikat kita. Dan ini sebenarnya saya lihat sebagai gagasan oleh Perdana Menteri ini, dia nak ketengahkan itu. Sebab kita dah cuba banyak cara lain. Ya, banyak cara lain bagaimana strategi politik, strategi ekonomi dan sebagainya, tetapi masih lagi kita di kemelut ini. Jadi akhirnya kita rasa bahawa apa lagi kita nak buat ni? Jadi panggillah nilai-nilai keluarga tu, angkatlah nilai-nilai keluarga, nilai kebersamaan, tolong menolong, saling faham memahami, dan ini jadi asas. Duduk sekali dan saya rasa yang paling utama adalah kalau dalam seluruh keluarga kita boleh bergaduh, ya, kita boleh biasalah zaman kecil kita kan kadang-kadang baling sana sini, tak ajak main, mengajuk dan sebagainya kan. Balik pintu dan macam-macam lah. Tetapi akhirnya kerana kita ini diikat oleh kekeluargaan,
pergaduhan kita itu tidak seharusnya meruntuhkan kesejahteraan keluarga kita. Ya, dan jangan sampai dia keluar pun. Ini hal keluarga kita. So ada benda yang kita perlu bincang sama kita saja. Ya, betul. So ini sebenarnya Syafiqah, saya rasa nampak mudah ni norma-norma nilai yang kita, tapi kita dah ambil for granted, dan orang mengatakan bahawa keluarga Malaysia ini suatu retorik yang sekadar gimmick politik. Tapi sebenarnya apa yang saya lihat adalah dia panggilan kepada nilai kita di Malaysia. Ya, kalau kita tengok dekat luar sana, ya, kesusahan mereka di luar sana itu, apa yang memanggil kita untuk membantu? Ialah kerana kita punya nilai yang sama dan keluarga kita pernah melalui kerja benda yang susah yang sama. Maka kita terpanggil untuk membantu. Jadi saya rasa ini pelaksanaan yang memang terus, dan perbezaan pendapat itu boleh berlaku, biarlah dia berlaku, sebab ikatan kekeluargaan itu kukuh bila kita ada perbezaan pendapat, tapi akhirnya dia tidak melampaui sampai peringkat memecahkan kita. Saya tertarik dengan apa yang Doktor cakapkan tadi mengenai kepimpinan dan kebersamaan. Kita tahu frasa keluarga Malaysia ini merentasi sempadan agama, bangsa, kaum, termasuklah juga umur. Disebabkan itulah Amat Berhormat mengatakan bahawa suara belia akan didengar. Tapi apa yang kita risau sekarang ialah apabila terma makan garam itu masih lagi diguna pakai oleh mereka di luar sana. Jadi bagaimana sebenarnya konsep keluarga Malaysia ini boleh diterapkan agar makan garam ini tidak lagi menunjukkan bahawa kematangan seseorang itu diukur daripada makan garam itu? Ya, ialah saya pun kadang-kadang bila orang cakap, mungkin saya kelihatan muda sedikitlah, ya. Bila kita sebaya tadi. Kita sebaya, ya. Jadi kita dilihat sebagai kurang makan garam. Tapi sebenarnya makan garam itu tidak perlu ketika kita umur 50 kita dah baru nak makan garam. Umur 20 dalam keadaan sekarang ni pun upacara atau keadaan di mana makan garam tu boleh berlaku di ketika mana pun. Dan lagi awal kita bagi dia makan garam, lagi cepat dia lebih matang. Dan itu yang berlaku sekarang ni. Maknanya kemelut yang ada sekarang ni, pandemik yang ada sekarang ni, kemelut pelbagai yang ada sekarang ni, sebenarnya ini adalah rencam kehidupan yang memberikan pengalaman kepada dia. Jadi kalau kita masih nak menekankan bahawa orang yang dah makan garam seharusnya ini menjadi pemimpin dan sebagainya, betul dalam satu keadaan tertentu, tapi dalam keadaan sekarang ini saya rasa dah jauh berbeza, Syafiqah. Ini keadaan di mana kita dah terlalu global, information dah ada di ujung jari kita, ya. Dan orang muda sekarang ini kadang-kadang dia lebih memahami. Kerana apa? Kerana dia turun ke padang. Dan orang yang makan garam ni kadang-kadang saya boleh katakan garam yang dia makan tu mungkin dekat dulu ya garam itu. Tapi sekarang ini kita tak pakai garam kita. Kita tak ambil, kita ada pengalaman lain yang memberikan kita kemasinan hidup, kepahitan hidup dengan cara yang kadang-kadang lebih mematangkan kita. Betul. Dan akhirnya kalau kita letak balik dalam konteks keluarga Malaysia, ya mungkin Abang Long lah sebab dia lahir kan sebagai yang pertama. Tapi dalam waktu yang sama, mungkin kalau yang bongsu, yang muda ini, dia sudah keluar, dia sudah aktif di luar sana, dia mungkin membaca secara berbeza dan dia datang daripada generasi yang berbeza. Dia mungkin sama kematangannya dengan Abang Long ni. Dan Abang Long ni mungkin dah selama dia duduk kat rumah aja. Betul. Jadi saya setuju dengan kata-kata Prof. Muhammadiyah Dr. Zainal Abidin Sanusi, Pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan Kemanusiaan UIM. Itu sahaja masa yang kita ada hari ini, Prof. Muhammadiyah. Baru saya Tapi kesimpulan yang saya suka untuk tajuk kita hari ini ialah apabila Prof. Muhammadiyah dan Dr. menyebut mengenai apa sahaja yang berlaku dalam keluarga itu biarlah simpan dalam keluarga. Ada beberapa rasa itu tak perlu nak diheboh-hebohkan kepada luar. Kita settle sendiri. Okay? Terima kasih kepada Prof. Muhammadiyah, Dr. Sekali lagi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana, kembali semula dalam Selamat Pagi Malaysia.